Kita mungkin kata, salah dia ustaz sebab dia bawa laju. Tuan-tuan, betul salah dia. Tak kira lah 4x4 ke, lori ke, motosikal ke, kereta ke. Okey, salah dia. Tapi anak kita mati dah. Anak kita mati dah. Tuan-tuan, saman orang tu berapa juta sekalipun, apakah dapat mengembalikan anak tu kepada kita? Video yang orang duk share sehari dua ni, sedih tuan-tuan. Saya duk tengok pasal budak lelaki umur 3 tahun main skuter. Budak lelaki umur 3 tahun, tuan-tuan tahu lah 3 tahun, budak kecil 3 tahun main skuter. Tahu skuter yang panjang, handle panjang tu, tolak dengan kaki tu, bukan skuter Vespa. Nanti tuan-tuan duk fikir apa budak lelaki main skuter motor. Bukan motor yang macam basikal, tapi bukan basikal yang berdiri tu. Yang berdiri dia tolak dengan kaki dia. Push bike. Basikal tolak. Basikal tolak. Push bike. Bike tu bicycle kan. Dia berdiri atas basikal road, tayar kecil, dia tolak. Biasalah budak-budak anak saya pun masa dia orang tadika dulu budak main skuter tu lah, seronok main dalam taman perumahan. Kalau tuan-tuan tengok video tu, saya tak boleh tengok tuan-tuan, rasa nak keluar air mata tengok kan. Main di dalam taman perumahan sampai dekat simpang tu, budak tu berhenti dekat simpang tu. Tak tahulah dia berhenti sebab apa. Datang satu 4x4 ni, langgar dia. 4x4 tu dipandu oleh budak lelaki umur 32 tahun. Katanya kontraktor tengah buat, tak tahulah, mungkin renovation ke apa rumah dalam taman tu. Langgar budak tu, meninggal dunia. Kita boleh tengok video tu, mak dia rasanya menangis. Yalah, itu menjadi takdir Allah Ta'ala. Tapi apa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian malam ni, bila kita bercerita tentang nyawa kan? Bila kita cerita tentang nyawa, kita ada dari segi undang-undang dia panggil duty of care. Kita ada tugas dan tanggungjawab tuan-tuan. Sama ada kita sebagai ibu, sebagai ayah, ataupun kita sebagai pemandu kenderaan. Bagi saya, ini pendapat saya bukan nak menyalahkan sesiapa, tapi saya nak bercerita kepada tuan-tuan dari segi aspek perundangan untuk jadi panduan kepada tuan-tuan. Ad-dinun nasihah kan, agama kita ni nasihat. Kita bagi nasihat yang baik-baik. Baik. Dari sudut kita sebagai ibu dan bapa, saya nak sebut kepada tuan-tuan, sebenarnya kawasan perumahan, jalan raya tu, jalan dalam taman tu bukan tempat yang sesuai untuk anak kita main. Yang ni tuan-tuan kena ingat. Bukan tempat yang sesuai untuk anak kita main. Kita mungkin kata, salah dia ustaz sebab dia bawa laju. Tuan-tuan, betul salah dia. Tak kira lah 4x4 ke, lori ke, motosikal ke, kereta ke. Okey, salah dia. Tapi anak kita mati dah. Anak kita mati dah. Tuan-tuan, saman orang tu berapa juta sekalipun, apakah dapat mengembalikan anak tu kepada kita? Tak dapat kembali. Tak dapat kembali tuan-tuan. Betul salah dia. Dia cuai, dia tak ada lesen, dia tak pandang, dia tak tengok, dia bawa laju. Okey, salah dia. Tapi apakah anak kita yang mati tu dapat dikembalikan kepada kita? Tak dapat kembali tuan-tuan. Takdir Allah, ya. Ajal maut itu dalam urusan Allah. Ilmu Allah Ta'ala itu menjadi rahsia Allah. Tapi kita diberikan usaha dan ikhtiar. Allah bagi dekat kita usaha dan ikhtiar, dan Allah merahsiakan ajal. Tapi usaha dan ikhtiar Allah bagi. Maka kita tak mau benda yang menyesal seumur hidup itu berlaku kepada kita. Maka nombor satu tuan-tuan, jangan biarkan anak bermain atas jalan dalam taman perumahan. Saya ambil contoh, ni ada panduan. Tips keselamatan jalan raya untuk budak-budak. Tuan-tuan tengok, bukan saya kata saja-saja, kita bercakap dari segi undang-undang. Kita bercakap dari segi undang-undang. Antaranya ialah bagi kanak-kanak
ibu bapa ada duty of care. Dia ada tugas, tanggungjawab menjaga anak dia untuk identify, mengenal pasti kawasan yang berbahaya kepada anak dia. Dia kena tahu tempat mana yang selamat, tempat mana yang bahaya. Dia kena tahu. Contoh dia sebut kat sini apa dia? Kenal pasti kawasan yang berbahaya. Antara kawasan yang sangat berbahaya, bukan bahaya saja, sangat berbahaya untuk kanak-kanak adalah seperti di taman perumahan dan sekitar kawasan pusat membeli belah. Ini tempat yang sangat berisiko tinggi kepada kanak-kanak. Kita kata tak apa ustaz, saya duduk, saya tengok anak saya main. Memanglah kita tengok anak kita main, tapi kalau 4x4 tu datang, dia mabuk ke, dia hambat shift ke, dia apa ke, dia saja nak test kereta ke apa, masa tu kita akan menangis air mata darah sekalipun, anak kita tak akan kembali kepada kita. Tuan-tuan bawa hujah macam mana sekalipun, oh tak patut bawa laju dalam taman, ya betul tak patut bawa laju, tapi tuan-tuan boleh bagi jaminan orang akan patuh kepada undang-undang. Kita tidak ada kekuatan untuk memastikan 100% pengguna jalan raya akan patuh kepada undang-undang. Kita kena ada expectation, kita kena ada sikit, kita duk rasa mesti ada orang jahat, mesti ada orang nakal, mesti ada orang tidak patuh undang-undang, macam-macam lah. Maka dengan sebab tu tuan-tuan, dalam panduan kepada kanak-kanak ini, tempat yang paling bahaya kepada kanak-kanak ialah dalam taman perumahan. Maka kita kena didik anak kita bahawa bermain dalam taman perumahan adalah sangat berbahaya. Pasal apa bahaya? Dia sebut kat sini, kerana ia menjadi tumpuan kenderaan lalu lalang setiap hari. Dia memang laluan kereta, laluan kenderaan. Sebab tu setengah orang dia kata buat bumper, kan? Buat bumper, macam-macam lah ikhtiar. Tapi tuan-tuan, rumah saya, rumah taman juga ada bumper juga, laju juga tuan-tuan, laju juga. Takkan dalam taman kita nak buat bumper setiap satu depa. Setiap satu depa ada bumper, setiap satu depa ada bumper. Tak boleh buat lagu tu. Dia ada jarak dia, SOP dia ada jarak dia. Maka antara jarak tu tuan-tuan tahu lah, motor ni pun satu hal. Bumper tu dia bukan penuh, dia pergi lalu kot celah. Nak kata apa? Ni semua pelbagai kemungkinan boleh berlaku. Maka sebab tu kita tuan-tuan sekalian, kita kena hati-hati.